yang menunaikan zakatnya dengan tulus. Maksudnya dengan tulus, dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Orang yang keluar zakat dalam masa yang sama dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, maka pastinya dia dapat ganjaran pahala tersebut. Dia kita apa jua kebaikan yang kita buat, mesti kena ada keikhlasan. Mesti kita kena mengharapkan ganjaran daripada Allah untuk kita mendapat ganjaran tersebut. Kerana Allah kita buat. Jadi dia keluar zakat, binatang dia mengharapkan ganjaran daripada Allah. Sayang tu sayang dah. Main bapak unta kena buat keluar ikut orang. Sayang lah, memang sayang lah. Tetapi oleh kerana melihat kepada ia adalah kewajipan, maka kita buat keluar juga kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka dia akan dapat ganjaran tersebut. Jadi barang siapa yang menunaikan zakatnya dengan tulus, mengharapkan ganjaran daripada Allah, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa yang enggan membayarnya, katanya kami akan mengambilnya dengan paksa. Kami akan mengambilnya dengan paksa. Kami akan mengambil zakat tersebut secara paksa. Maksudnya pihak pemerintah dia boleh memaksa orang yang ada binatang ternakan sampai masa wajib keluar zakat, dia boleh memaksa untuk orang tu keluar zakat, kami ambil. Ini pihak pemerintah bukan ambil kepada pemerintah. Maksudnya pemerintah ambil untuk dibahagikan kepada fakir miskin. Bukan ambil tok dalam sipanang dia jadi milik dia, tu tak jadi. Maksudnya dia ambil, dia bagi kepada fakir miskin. Baik. Jadi kalau pihak yang ada kewajipan untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat binatang, maka tiba-tiba dia tidak keluar zakat, sedangkan dalam pengetahuan pemerintah, maka pemerintah berhak untuk mengambil secara paksa. Ambil zakat tersebut secara paksa. Bukan setakat tu saja. Bahkan dalam hadis ini menyebut lagu mana, dan begitu juga kami mengambil sebahagian daripada hartanya. Bukan hanya setakat zakat yang dia tak keluar ambil. Sebahagian daripada harta pun kami ambil juga. Maka sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini sebagai sandaran bahawasanya dibolehkan kepada pihak pemerintah menghukum rakyat dia yang melakukan kesalahan dengan mengambil harta rakyat. Dengan mengambil harta rakyat, bukan dimiliki oleh pemerintah, mengambil dengan digunakan untuk maslahah ammah lah. Jadi sekarang ni orang ni sepatutnya dia kena keluar zakat binatang dia. Tiba-tiba dia dak buat keluar zakat binatang dia, maka dibolehkan kepada pihak pemerintah mengambil zakat tersebut. Satu. Dan boleh pula pihak pemerintah denda dia. Bagaimana cara denda dia? Ambil sebahagian, rapah sebahagian daripada harta dia. Harta dia maksudnya binatang dia itulah. Boleh. Berpandukan kepada hadis ini. Tetapi pandangan yang kata boleh saat itu, ia bukanlah pandangan majoriti ulama. Hanya pandangan segelintir ulama sahaja. Manakala majoriti ulama di dalam 4 mazhab berpandangan bahawasanya tidak dibolehkan pihak pemerintah menghukum rakyatnya dengan denda harta. Tak boleh. Atau mengikut pandangan majoriti ulama. Salah sikit sambang, salah sikit samang suruh bayar tu kan. Sebenarnya ada perbincangan di kalangan ulama fiqh, boleh ke tak benda tu sebenarnya. Pandangan majoriti tidak dibolehkan. Namun ada pandangan segelintir sebahagian daripada ulama mengatakan boleh. Antaranya pandangan Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah mengatakan boleh. Tapi pandangan majoriti mengatakan tidak dibolehkan. Okey, jadi dalam masalah ni ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Baik, sebaik-baiknya pihak pemerintah tidaklah mendenda rakyat dia dengan harta. Hak tu hak yang sebaik-baiknya. Sebab pandangan majoriti kata tidak dibolehkan. Baik. Sebab kalau kita membuka ruang begitu, maka akan terjadilah pemerintah-pemerintah yang zalim akan menganiayai rakyat dia dengan hukuman-hukuman yang berat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala rakyat terpaksa kena akur. Sebab itulah majoriti ulama tidak membenarkan. Manakala hadis hak yang menyebut ada hukuman harta, hak yang contoh hadis ni kata pandangan majoriti bahawasanya hadis ni dinasahkan hukum. Jadi kesimpulannya, sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ni sebagai sandaran boleh pihak pemerintah mendenda rakyat dia
dengan mengambil harta daripada rakyat, tapi bukan untuk dimiliki oleh pemerintah, tapi untuk digunakan kepada maslahah yang umum. Okey, ini mengikut pandangan sebahagian daripada ulama. Namun majoriti ulama tidak membenarkan, untuk mengelak daripada berlakunya pengzaliman ataupun zalim daripada pihak pemerintah kepada rakyat. Jadi kesilapan sedikit rakyat terus didenda dengan denda hak yang cukup berat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya katanya sebagai suatu ketetapan yang pasti daripada Tuhan kami. Jadi perbuatan hak yang kami ambil dengan paksa, kami rapah sebahagian daripada harta dia kerana dia tidak membayar zakat, ia adalah suatu ketetapan yang pasti yang datang daripada Allah. Namun harta zakat tidak halal sama sekali bagi keluarga Muhammad. Kata Rasulullah, namun zakat harta tidak halal kepada keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah haram dia mengambil sedekah, haram dia mengambil zakat. Tidak boleh diambil keluarga Rasulullah. Siapakah yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam menetapkan keluarga Rasulullah yang tidak halal kepadanya zakat, ulama berbeza pandangan. Ulama fiqh berbeza pandangan. Ada beberapa pandangan. Cuma mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya keluarga Rasulullah yang tidak boleh makan zakat, yang tidak boleh ambil zakat adalah dua. Yang pertamanya Banu Hashim dan Banul Muttalib. Anak cucu kepada Hashim dan anak cucu kepada Al-Muttalib. Dua golongan ini hak yang tidak boleh mengambil zakat. Sekali lagi ya. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya zakat tidak halal kepada keluarga Muhammad. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas." Sesungguhnya sedekah termasuklah zakat tidak sepatut, tidak selayak bagi keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad tidak layak untuk mengambil sedekah dan mengambil zakat. Kerana zakat itu adalah daki-daki daripada harta manusia. Kita antara sebab diwajibkan kepada kita keluar zakat adalah untuk membersihkan harta kita. Dalam kita mencari harta kita, mungkin ada hak yang kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh kita. Maka untuk membersihkan harta kita adalah dengan cara kita mengeluarkan zakat. Baik, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ni Allah Taala kabar dalam Quran. Khudh, ambil olehmu wahai Muhammad daripada harta mereka itu, sebahagian daripada harta mereka itu sebagai sedekah. Yang mana sedekah itu engkau dapat membersihkan mereka itu, dapat menyucikan mereka itu. Jadi sedekah ni dia membersihkan harta-harta hak yang dimiliki oleh tuang dia. Maka sedekah ni adalah daki daripada harta manusia. Maka tidak layak kepada keluarga Rasulullah yang mulia untuk mengambil perkara tersebut. Dan sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak layak kepada keluarga Muhammad mengambil harta zakat. Tidak layak sebab ia adalah daki daripada harta manusia. Cuma siapakah yang dikatakan keluarga Muhammad? Sebagaimana yang kita kabar tadi, ulama berbeza pandangan. Pandangan mazhab Imam Syafi'i, ia merujuk kepada dua golongan, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa pula Bani Hashim dan Bani Muttalib? Okey, kita nak tahu siapa Bani Hashim dan Bani Muttalib, kita kena tengok keturunan Rasulullah dulu ataupun kita tengok nasab Rasulullah. Rasulullah nama dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sekali lagi ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Okey, kita nak tepat Abdi Manaf ni. Kita nak bincang Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ni datuk Rasulullah yang tinggi tu. Ya, datuk Rasul Abdul Muttalib. Abdullah ayah Rasulullah. Abdul Muttalib datuk Rasulullah. Hashim maksudnya datuk Rasulullah juga tapi ayah kepada Abdul Muttalib. Datuk lebih tinggi lagi, moyang lah kita katakan. Lepas tu Abdi Manaf ayah kepada Hashim. Maksudnya benda kita kata tok nyang ke benda. Kita
Istilah kita tak tahu juga istilah Terengganu dia Tok Nyang ke gana. Baik. Tak apalah kita kata Tok Nyang Nabi SAW, nama dia Abdi Manaf. Okey, Abdi Manaf dia mempunyai 4 orang anak. Abdi Manaf dia ada 4 orang anak. Yang pertamanya Abdu Syams, Naufal, Hashim, Muttalib. 4 orang anak. Naufal, Abdu Syams, Hashim, Muttalib. Naufal ada keluarga dia, ada anak cucu dia. Maka anak cucu Naufal dinamakan sebagai Bani Naufal. Okey, nampak? Yang keduanya Abdu Syams, dia ada anak cucu dia. Maka anak cucu dia dinamakan Bani Abdi Syams. Yang ketiganya adalah Hashim. Hashim ada anak cucu dia. Maka anak cucu kepada Hashim nama dia Bani Hashim. Yang keempatnya Al-Muttalib, anak cucu kepada Al-Muttalib dinamakan Banil Muttalib. Nah, semuanya penduduk Mekah belaka, puak Quraisy belaka, tapi dia ada kumpulan-kumpulan dia lah. Nu anak beranak orang nu anak beranak orang nu, tapi sepupu sepapak dia belaka. Cakap kita sepupu sepapak dia belaka. Cuma hak nu anak beranak Hashim, hak nu anak beranak Muttalib, hak nu anak beranak Naufal, hak nu anak beranak Abdi Syams. Okey, jelas kan? Kalau kita tengok sejarah, sebelum daripada kedatangan Islam dan setelah daripada kedatangan Islam, 2 kumpulan ini sentiasa bergabung. Yang pertamanya Banu Hashim dan Banu Muttalib. 2 kumpulan ini sentiasa bergabung. Sehingga kan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, menjadi rasul dakwah, mengajak kaum dia kepada agama Allah, kepada mentauhidkan Allah, meninggal penyembahan berhala, maka bermacam-macam puak Quraisy buat kepada Rasulullah. Yang menjadi pembela Rasul ketika itu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Walaupun kebanyakan mereka itu ketika itu tidak beriman kepada Rasulullah. Dia gabung 2 kumpulan ni. Baik, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman, seorang sahabat Rasulullah, dia daripada Bani Abdi Syams. Jubair bin Mut'im juga seorang sahabat Rasulullah daripada Bani Naufal. Okey, boleh faham. Sekali lagi, kita baca tadi kan 4 bani kan. Sayyidina Uthman daripada Bani Abdi Syams, Jubair bin Mut'im, 2 orang sahabat ni daripada Bani Naufal. Dalam satu peperangan, maka dapat harta rampasan perang. Dalam harta rampasan perang tersebut ada bahagian Rasulullah. Rasulullah halal, harta rampasan perang halal untuk Rasulullah. Ada bahagian Rasulullah. Rasul apabila boleh kepada dia, dia akan bagi kepada keluarga dia dan segala orang-orang Islam hak yang susah. Dia bagi kepada siapa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bahagikan. Rasul nak simpan harta banyak mana boleh pun Rasul bagi. Baik. Jadi apabila Rasul boleh harta rampasan perang tersebut, Rasul bagi kepada Bani Hashim, bagi kepada Bani Muttalib. Maka apabila Rasul bagi kepada Bani Hashim, bagi kepada Bani Muttalib, maka Bani Abdi Syams dengan Bani Naufal kata kita layak jugalah. Sebab Rasul bagi juga kepada Bani Muttalib. Jadi kita dengan Bani Muttalib disebut kepada Rasul sama tarah dah. Maka ketika itu Sayyidina Uthman dengan Jubair bin Mut'im, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sayyidina Uthman daripada Bani Abdi Syams, Jubair bin Mut'im daripada Bani Naufal pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jubair bin Mut'im dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, "Masyaitu ana wa Uthman bin Affan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berjalan bersama dengan Uthman bin Affan kepada Rasulullah. Apabila jumpa dengan Rasulullah, faqal, maka berkata Jubair bin Mut'im dengan Sayyidina Uthman, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'taita Banil Muttalibi wa taraktana." Memberi kepada Banil Muttalib, keluargamu Banil Muttalib memberi, dan mu tidak beri kepada kami. "Wa innama nahnu wa hum minka bimanzilatin wahidah." Sesungguhnya kami dan Banul Muttalib nisbah kepada mung adalah satu martabat. Satu martabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu ukurannya. Kata Rasulullah, "Innama Banu Hashim wa Banul Muttalibi syai'un wahid." Sesungguhnya Banu Hashim dan Banul Muttalib adalah suatu yang satu. Maka Imam Syafi'i mengambil daripada hadis ini, kalau sebut kata keluarga Rasulullah dalam maqam zakah, dalam bab zakat, adalah merujuk kepada Bani Hashim dan Banil Muttalib. Anak cucu kepada Hashim, anak cucu kepada Al-Muttalib, maka dia tidak boleh mengambil zakat. Baik, sekarang ni ada tak lagi Banu Hashim dan Banu Muttalib? Ada.
Dia orang Arak ni, dia memang cukup jaga nasab dia. Orang Arak dia cukup jaga nasab dia. Kita kalau kita tanya beng siapa, kita habis tinggi siapa ke moyang kita ingat. Ayah kita, tok ki kita, tok nyang kita, moyang. 4 orang aja kita ingat. Pas lepas tu kita tak tahu dah daripada mana kita. Kita. Tapi orang Arab dia berbeza, dia cukup nak jaga nasab dia. Siapa ke budak-budak di sebahagian daripada negara Arab, budak-budak. Kalau kita tanya beng siapa, dia boleh cerita siapa ke 30 tok nenek moyang dia. Beng ni dia ingat. Memang dia cukup jaga sungguh. Dan sebahagian daripada orang Arab dia panggil ada syajaratun nasab dia, ada pokok nasab dia. Aku ni daripada mana, dia jaga sungguh, dia ada sipang siap sungguh. Benda kita kata benda secara bertulis. Baik. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib masih lagi wujud sekarang ni, masih lagi wujud. Baik, cuma kalau tempat kita kalau Banu Hashim adalah Said dengan Syarifah. Dia kan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga termasuk dalam keluarga Rasulullah yang tidak boleh ambil zakat. Atau mengikut pandangan majoriti ulama muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya Bani Hashim dan Bani Muttalib sekarang ni boleh menerima zakat. Boleh. Sebab dia, sebab pada asalnya mereka tidak boleh menerima zakat kerana bahagian mereka daripada harta rampasan perang. Manakala sekarang tidak ada harta rampasan perang, maka ketika mana mereka itu termasuk dalam kategori orang-orang susah, maka boleh meringankan bebanan mereka dengan diberikan zakat kepada mereka. Okey, ini pandangan sebahagian daripada ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah, dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Sedangkan Imam Syafi'i hanya memberi komen yang mengukuhkannya. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah hadis yang sabit. Baik. Seterusnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka 100 dirhamin wa hala 'alayha al-hawl fa fiha 5 darahim وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. Baik, maksudnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada bagi kamu 200 dirham. 200 dirham, dirham ni mata wang perak. Kalau mung ada 200 dirham, maka yang pertama, dan telah genap masa setahun dalam kepemilikanmu, cukup setahun dalam milikmu sebanyak 200 dirham saat ni, maka zakatnya ialah 5 dirham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau mata wang perakmu cukup 200 dirham. Ya, dirham ni mata wang perak. Dulu dia guna mata wang perak, mata wang emas. Kalau hak perak tu dipanggil dirham, kalau emas tu dipanggil dinar. Jadi kalau cukup mata wang mung hak perak sebanyak 200 dirham, maka wajib mung kena keluar zakat. Maka kata ulama, nisab perak adalah sebanyak 200 dirham. Dah kita ni tak ada dah dirham, tak ada dah, tak guna dah tempat kita dirham ni. Dah kita nak kira nisab lagu mana. Ulama buat kajian. 200 dirham tu banyak mana? Ni sebuah kepada gereng, kita guna gereng lah ni kan. Kata sebahagian daripada ulama, 200 dirham ni dia menyamai 595 gram perak. Walaupun ada sedikit perselisihan dalam menetapkan timbangan ni, sebenarnya masih lagi ada pandangan yang mengatakan tak sampai 595 gram. Cuma hak yang masyhurnya adalah 595 gram. Maksudnya, kalau orang tu memiliki perak di dalam simpanan dia sebanyak 595 gram ke atas, maka
siapa dah nisab perak dia. Cukup setahun, wajib dia kena keluar zakat. Sebab dia dua perkara yang penting tau. Yang pertamanya cukup nisab, yang keduanya nisab saat itu dalam milik kita selama setahun. Cukup nisab dan cukup haul, maka wajib keluar zakat. Okey, sebagai contoh, kita buat contoh nak bagi faham mudah. Orang ni setiap bulan dia beli perak 10 gram. Setiap bulan dia beli perak 10 gram. 10 gram. Okey, bulan kita kata bulan Muharram beli 10 gram, lepas tu bulan Syawal 10 gram, 10. Okey. Tiba-tiba cukup dah 500 gram. Okey, tak sampai lagi ni sok. Tak sampai lagi sebab baru cukup 500 gram, tak sampai lagi sebab 595 gram. Lepas tu dia beli-beli, tiba-tiba masuk satu Ramadan cukup 600 gram. Sebagai contoh, cukup 600 gram. Mula dia ada 550 gram. Lepas tu satu Ramadan dia beli pula 50 gram. Jadi 550 gram dia beli pula 50 gram, jadi 600 gram. Okey, cukup dah nisab. Cukup dah nisab. Maka bermula satu Ramadan tu dikirakan permulaan haul bagi 600 gram saat ni. Jadi cukup tahun depan. Satu Ramadan tahun depan, tu cukup haul. Satu Ramadan tahun depan masih lagi ada 600 gram tu dalam milik dia. Maka hak nisab saat ni tu cukup haul, cukup setahun, wajib dia kena keluar zakat. Banyak mana zakat dia? Dalam hadis ni Rasulullah kata kalau ada 200 gram wajib kena keluar zakat sebanyak 200 gram pula. Ada 200 dirham maka wajib kena keluar zakat 5 dirham. Okey, 5 nisbah kepada 200 adalah 2.5%. Okey, boleh faham? 2.5%. Jadi kalau dia ada 600 gram, bagi ya. Maksudnya dia kena keluar sebanyak 2.5% daripada 600 gram. Okey, habis. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan kamu tidak dikenakan zakat sebelum punya mata wang emas 20 dinar. Okey, kalau dinar ni digunakan mata wang emas. Jadi kalau sebelum cukup 20 dinar mahmum, maka dak wajib mung keluar zakat. Cukup 20 dinar baru wajib keluar zakat. Dah dinar ni banyak mana dinar? Okey, dia satu dinar sebenarnya dalam menetapkan banyak berapakah nilai yang timbangan satu dinar sebenarnya berlaku perbezaan di kalangan ulama. Cuma hak yang masyhurnya satu dinar dia menyamai 4.25 gram. Dia menyamai 4.25 gram. Jadi bermakna 20 dinar dia menyamai 85 gram. Jadi kalau mah dia cukup 85 gram, maka wajib dia kena keluar zakat. Tapi dengan syarat, dia ada syarat dia. Dalam mazhab Imam Syafi'i kata, syarat dia adalah mah tersebut bukan pakaian dan perhiasan orang puang. Kalau perhiasan orang puang, yang mana perempuan saat itu perhiasan dia tujuan untuk dipakai. Tujuan untuk dipakai. Bukan tujuan untuk simpanan. Yang lain tau. Dia pergi beli gata. Orang kata gata gitu kan. Pergi beli gata, pergi beli gelang, subang. Dia beli nak buat benda tau. Nak sipang lah. Nak sipang, tak bukan tak mau pakar-pakar pun nak sipang. Kalau cukup 85 gram, wajib kena keluar zakat. Sebab dia sipang. Tetapi kalau nak pakar, tak ada masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, benda pakaian perempuan, perhiasan perempuan tak wajib keluar zakat. Melainkan kalau dia pakai melebihi kadar uruf. Orang ramai-ramai pakai banyak mana. Tapi dia pakai lebih daripada uruf, baru wajib kena keluar zakat. Selama dia pakai dalam hak uruf lagi, maksudnya ramai-ramai memang orang puang pakai gitu. Jadi kalau kata ada seorang orang puang tu 3 utah, 4 utah seorang-seorang, gelang mungkin 5 sebagai contoh lah, kita kata sebagai contoh. Baik. Jadi kalau dia pakai dia masih lagi dalam kategori tidak melebihi hak uruf, maka tidak wajib keluar zakat. Sekali lagi, mah dalam mazhab Imam Syafi'i wajib zakat yang mana mah tersebut adalah mah yang disimpan, bukan pakaian yang dipakai oleh perempuan. Kalau pakaian yang dipakai oleh perempuan tidak wajib zakat selama mana masih lagi dalam had uruf. Ramai-ramai orang pakai gitu. Kalau lebih daripada hak uruf baru wajib kena keluar zakat. Okey, boleh jelaskan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia maksud pakai ni sebab ramai juga orang puan tak faham ni.
Maksud pakar ni bukan mesti kena pakar 24 jam. Bukan mesti pakar 24 jam. Kalau orang puang tu dia ada gelang dia pak, sebagai contoh, gata dia ada pak, gelang dia ada pak. Jadi dia pakar duduk rumah, dia pakarlah 2. Nak basuh dia pecah. Takut kena klorok apa semua sekali. Lepas tu kalau nak pergi kenduri, dia pakar hak ni, hak comel sikit. Kalau majlis tahlil, dia pakar hak ni. Tapi hak yang tak pakar dia tak dalam keropok. Dia kira pakar juga. Dia bukan kira sipang gitu. Bukan maksudnya pakar tu mesti kena tekok, kena tangan selama 24 jam. Bukan mesti lagu tu. Kalau dia pecah pun jarang-jarang, hak tu tidak menjadi masalah. Tapi kosak dia untuk pakar. Okey, boleh faham kan? Kosak dia untuk pakar, maka dikirakan dia sebagai pemakaian perempuan. Atau mengikut mazhab Imam Syafi'i. Hak yang kita bincang ni mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mah saat ni tu bukan pakaian perempuan yang tujuannya untuk dipakai, bukan perhiasan perempuan yang tujuannya untuk dipakai. Kalau cukup 85 gram, maka wajib dia kena keluar zakat. Tapi dan telah genap masa setahun dalam pemilikanmu. Bermakna kalau tak cukup setahun lagi tak wajib keluar zakat. Katakanlah orang ni dia beli mah. Dia nak simpan mah Jadi setiap bulan dia beli contoh kita kata 3 gram. Kan dia ada jual, tak tahu juga lah ni dia jual, dia panggil benda, istilah dia panggil istilah benda. Hak yang orang beli macam betuk pitih dia panggil istilah benda gitu. Mah dia panggil. Tak apalah. Kan macam ada betul pitih gitu kan, macam pitih 5 sen posen itu kan ada kan. Okey, dia beli banyak tu lah, dia beli dalam 3 gereng, benda sebulan 3 gereng boleh gaji, beli 3 gereng. Okey. Selama mana dah cukup 85 gereng, dah cukup lagi nisab. Katakanlah masuk satu benda bulan Syaban tu baru 80 gereng. Masuk satu Ramadan, dia beli pula 10 gereng, jadi 90 gereng. Okey, jadi bermakna satu Ramadan bermula dah nisab dia. Satu Ramadan bermula dah maksud cukup dah nisab dia. Maka bermula dah haul. Apabila 90 gereng saat itu duduk dalam milik dia selama setahun. Maksudnya tahun depan, satu Ramadan depan masih lagi ada 90 gereng tu, 90 gereng tu. Maka wajib dia kena keluar zakat sebanyak 2.5%. Baik, maka zakatnya ialah setengah dirham. Ya dah 20 bukan setengah dirham, setengah dinar. Dia tak dirham pula silap terjemuh silap tu bukan setengah dinar, setengah dirham bukan setengah dirham, setengah dinar. Jadi kalau 20 dinar maka zakat dia adalah setengah dinar, sebab setengah dinar adalah 2.5% nisbah kepada 20 dinar. Maka sekiranya lebih daripada itu maka hendaklah dikira sama sepertinya. Kalau lebih daripada 20 dinar, 30 dinar, kira gitulah. Maksudnya wajib kena keluar zakat sebanyak 2.5%. Nak khabar gini, nak khabarnya adalah zakat mah perak ia tidak sama dengan zakat binatang. Zakat binatang sebagai contoh, unta 5 ekor wajib kena keluar seekor kambing. 6 ekor seekor kambing lagi, 7 ekor seekor kambing, 8 ekor seekor kambing, 9 ekor seekor kambing, 10 ekor baru naik 2 ekor kambing. Okey, itu zakat binatang. Berbeza dengan mah. 95 gram cukup nisab. Kalau 96 gram kena kira 2.5% daripada 96 gram, bukan daripada 95 gram. Kalau mu ada 90 gram, sebagai contoh, kena kira 2.5% daripada 90 gram. Mu ada 100 gram, mu kena kira dari 2.5% daripada 100 gram. Okey, boleh faham kan? Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun harta tidak wajib dizakatkan sebelum berlalu masa genap setahun dalam pemilikanmu. Ni dalam masalah zakat ni zakat mah, zakat perak, maka dia kena tidak diwajibkan kalau tidak cukup setahun duduk dalam milik kita. Sebab itulah kena syarat dia mesti kena cukup haul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbincangan berkenaan dengan haul memang cukup panjang. Sehingga kan zakat pendapatan pun, zakat pendapatan kita dalam istilah kita sekarang ni ada zakat pendapatan. Zakat pendapatan sebenarnya adalah pandangan segelintir ulama saja, pandangan sepakat 4 mazhab. Dia tidak ada zakat pendapatan melainkan apabila cukup setahun dalam milik kita, cukup nisab, cukup setahun. Setiap kali boleh gaji kena bayar zakat. Itu bukan pandangan 4 mazhab. Itu pandangan sebahagian daripada ulama. Tak ada masalah dah. Pemerintah nak ambil, cuma berkhabar bukan pandangan 4 mazhab, bukan pandangan majoriti ulama. Kerana majoriti ulama dia mensyaratkan bahawasanya mesti kena cukup haul. Nisab saat ni tu kena cukup setahun.
InsyaAllah kita akan bincang balik pada lepas raya pula sebab lah dah kita akan bincang balik panjang lebar berkenaan dengan cukup haul. Cuma selagi sebelum takut amu tak ingat, masalah pengiraan haul masih ramai di kalangan masyarakat kita tersilap dalam memahami pengiraan haul. Iaitu ramai masyarakat kita dia mengira ataupun dia membuat pengiraan haul dalam zakat dia berpandukan kepada tahun Masihi. Itu adalah salah. Dia tidak boleh mengguna tahun Masihi, dia kena guna tahun Islam. Itu perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia guna tahun Masihi tanpa disedari, sebagai contoh ada sebahagian daripada masyarakat kita bulan Januari masuk 1 Januari dibayar zakat, 1 Januari dibayar zakat, 1 Januari dibayar zakat. Tu dipanggil dia kira tahun Masihi. Itu salah sebenarnya. Sebab dia kalau dia buat kira lagu tu bermakna dalam tempoh 30 tahun setahun dia bayar zakat. Kalau dia kira gitu, sebab tahun Islam dengan tahun ataupun bulan Islam dengan bulan Masihi dia berbeza. Kalau bulan Islam 29-30 dalam sebulan, manakala bulan Masihi dia 30-31 melainkan bulan Februari. Itu kita kena faham. Jadi bermakna dalam tempoh setahun saat itu ada perbezaan di antara tahun Islam dengan tahun Masihi. Lebih kurang dalam 11 hari lebih kurang. Maksudnya tahun Masihi lebih kurang 11 hari, manakala tahun Islam Islam kurang 11 hari, manakala tahun Masihi lebih 11 hari, lebih kurang gitu. Jadi kalau dalam setahun jadi tahun Islam kurang 11 hari, jadi bermakna dalam tempoh 10 tahun 110 hari, 20 tahun 220 hari, 30 tahun 330 hari. Jadi dalam tempoh 30 tahun kalau keluar dengan menggunakan tahun Masihi bermakna setahun tak keluar zakat. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam perbincangan permasalahan tersebut. Jangan kita tersilap dalam melaksanakan ibadah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak sempat untuk bincang panjang lebar berkenaan dengan tahun yang diwajibkan keluar zakat. InsyaAllah kita akan tangguh majlis kita pada malam ni. Kita akan sambung balik lepas daripada raya kalau sekiranya dipanjangkan umur. InsyaAllah tanda molek sebab lama cuti sebulan lepas raya pula kita sambung mula. InsyaAllah kita sambung mula. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول